rakan media yang hadir pada pagi ini. Seperti biasa, kita harian sidang media yang kita buat setiap hari. Pertama sekali ada beberapa perkara yang kita nak kongsi bersama rakan media. Sebelah kanan saya, Saudara Roslan Zainal, selaku Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Pahang. Malam tadi kita menerima lagi permohonan untuk menyertai PAS daripada 100 orang anak muda, anak-anak generasi kedua Felda. Selepas 2 hari sebelum itu kita menerima 200 permohonan baru menyertai PAS dalam himpunan Selamatkan Felda yang dianjurkan oleh anak. Ini membuktikan bahawa penerimaan generasi kedua Felda terhadap perjuangan dan juga parti PAS itu amat baik dan memerangsangkan di dalam pilihan raya ini khususnya. Dan secara keseluruhannya generasi Felda telah menerima PAS dan juga sanggup untuk bersama-sama dengan PAS menunjukkan satu perubahan dari segi keberanian dan sikap peneroka dan generasi kedua Felda tersebut. Baik. Kemudian perkara kedua yang saya nak kongsi adalah berkenaan dengan perkara yang telah dan sedang berlaku di sekitar kawasan Romping, khususnya di kawasan yang dulu dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Wilayah Pahang Tenggara ataupun Darah. Kita duduk ni dalam kawasan Darah duduk. Kerajaan Negeri Pahang telah melakukan satu kesilapan besar apabila membenarkan dan tidak ada bantahan langsung membubarkan 2 agensi pembangunan wilayah, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah Jengke dan juga Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara atau Darah pada tahun 2000. Kerana pembubaran kedua-dua lembaga ini mengakibatkan kawasan yang berada di bawah seliaannya selama ini telah terabai. Kemudian Darah telah dibubarkan pada 1 November 2000 mengikut Akta Darah. Kemudian diswastakan kepada sebuah syarikat yang dikenali sebagai Teras Darah Konsortium Sendirian Berhad, dan perjanjian telah ditandatangani pada 15 Jun 1999. Maksudnya di sini sebelum dibubarkan, perjanjian untuk swasta akan Darah ini telah ditandatangani lebih awal pada Jun 1999. Kerajaan telah bersetuju supaya kerja-kerja khidmat bandaran dalam perjanjian tersebut dijalankan oleh Teras Darah Konsortium ataupun TDK, dan dilanjutkan perkhidmatan tersebut selama 5 tahun mulai 1 Mac 2005 hingga Februari 2010. Sehubungan dengan itu, perjanjian lanjutan kerja khidmat bandaran antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Pahang dan Teras Darah Konsortium telah ditandatangani pada 13 Februari 2006. Bagi tempoh 5 tahun pertama, Teras Darah diberikan geran oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak 10 juta untuk 5 tahun pertama. Untuk 5 tahun kedua, Teras Darah menerima geran daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak 12 juta. Dan sekarang ini telah masuk kepada tempoh 5 tahun yang ketiga. Dan Kerajaan Persekutuan masih lagi membayar kepada Teras Darah Konsortium sebanyak 14 juta. Persoalannya segini adalah, adakah TDK telah memainkan peranannya sepatutnya untuk membangunkan wilayah Pahang Tenggara ini? Sejak pengambil alihan, TDK telah menjual beberapa aset yang dimiliki oleh Darah sebelum ini, seperti ladang Lamsun, ladang Teh Darah, kilang sawit Sawira, dan beberapa lot tanah yang dimiliki oleh Darah sebelum ini. Di samping itu, pindah milik harta Darah kepada TDK telah dilakukan tanpa mengikut penilaian yang sewajarnya. Mengikut penilaian, 212 lot perumahan di kawasan utama Muazzam bernilai 2.9 juta pada tahun 2000 dulu telah diberi dan dijual kepada Teras Darah dengan bayaran hanya 700,000 sahaja. Sekarang, lot-lot tanah ini telah dijual dengan harga yang berlipat kali ganda kepada
pemaju dan individu yang berkepentingan. Nyata sekali, objektif menswastakan darah dulu, sebenarnya kerajaan ingin mengurangkan beban kerajaan kerana overhead darah tinggi pada masa itu, dan Tun Mahathir merasakan bahawa dia perlu mengurangkan beban kerajaan, jadi diswastakan darah. Jadi adakah objektif menswastakan darah kepada teras darah konservatif ini tercapai? Sedangkan dalam tempoh 15 tahun sahaja, kerajaan persekutuan telah mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 36 juta kepada teras darah konsortium atas alasan menyediakan khidmat perbandaran. Itu yang pertama. 36 juta dalam tempoh 15 tahun, adakah ianya mencapai objektif untuk nak menjimatkan beban kerajaan? Yang kedua, adakah teras darah telah menjalankan fungsi dia yang sebenarnya melalui memberikan khidmat perkhidmatan bandaran kepada rakyat di kawasan darah ini sendiri, khususnya di kawasan Muazzam? Membangunkan bekas kawasan darah secara efisien, adakah ianya telah berlaku? Dan terbukti gagal apabila peniaga-peniaga Melayu dan juga kepentingan-kepentingan Melayu juga terhakis apabila aset-aset yang berkepentingan yang signifikan telah dijual, dan pemilikan tersebut adalah kebanyakannya bukan milik Melayu. Oleh itu, PAS Negeri Pahang merayu kepada rakyat dan penghuni Rompin, berdasarkan kepada salah urus tanpi dan kesilapan yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebelum ini, kami minta supaya rakyat Rompin menghantar isyarat. Kita tidak bersetuju dengan segala usaha yang telah dibuat, kegagalan demi kegagalan yang telah dilaksanakan oleh teras darah konsortium. Maka masa ini rakyat Rompin sudah tidak boleh membiarkan perkara ini berterusan, dan semua perkara yang dijanjikan sebelum ini juga adalah tidak dapat dilaksanakan dan tidak ditepati. Maka rakyat Rompin harus menolak Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Rompin ini. Okay, terima kasih. Tadi Tuan cakap ada 100 orang masuk dari Felda masuk PAS. Ya. Sekarang totalnya berapa? Sebab hari itu pun ada seberapa orang masuk. Sekarang total berapa? Sekarang ini sudah ada daripada yang kita terima, ada 305 orang. Sepanjang PRK ini 305. Adakah dijangka lebih banyak akan masuk lagi PAS itu? Ya, kita jangka lebih ramai yang akan menyertai dalam tempoh seminggu lagi ni. Lebih kurang seminggu lagi tempoh kempen, kita jangkakan ada lagi ahli-ahli baru yang akan masuk. Tuan, dekat Felda ni, dia ada banyak isu. Antara isu yang paling teruk berlaku especially dekat area Jeratok, isu penagihan dana. So katakan kalau PAS dapat mengambil Rompin, anything that the PAS will do to address this issue, yang isu penagihan dana ni? Okey, secara perundangannya kita memang tidak ada kuasa, sebab kuasa pemerintahan masih lagi dipegang oleh Barisan Nasional. Namun PAS ini sebagai sebuah gerakan bukan sebagai politik, tapi kita mengutamakan juga pembangunan insaniah itu sendiri dari sudut dalaman. Jadi melalui program-program yang PAS laksanakan, kita yakin bahawa anak-anak muda terutama sekali di Felda tersebut mampu dikawal dari segi gerakan dan juga aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral ataupun aktiviti yang tidak menepati kehendak undang-undang, termasuklah penagihan dana. Melalui pendekatan yang berbeza, kita PAS ni banyak menggunakan spiritual punya pendekatan. Jadi insya-Allah kita mampu untuk nak membantu menyelesaikan atau mengurangkan masalah tersebut. Jadi berkenaan dengan gambar itu, ada penting-penting yang kita boleh dapat untuk nak dapatkan dari segi legalitinya ada online. Kita boleh buat search teras darah konsortium ni milik siapa, kita boleh tahu siapa punya, dan tindak milik antara teras darah kepada syarikat-syarikat yang dijual itu pun boleh kita perolehi supporting document. Kemudian perjanjian antara darah dengan teras darah konsortium ini
Itu kita perlu rahsiakan pemberi maklumatnya, dan juga dalam masa yang sama kita juga tidak ada untuk nak buktikan dalam bentuk bertulis dokumen, tapi melalui kajian kita dan penemuan kita dengan bekas-bekas pegawai dalam, dan ini yang kita dapat. Adakah transaksi itu melibatkan yang meninggal? Tidak. Setakat ini pegawai itu dikata semuanya professionally done. Jadi Isunya objektif, menswastakannya tidak tercapai. Yang kedua, keberkesanan Trasdara itu menjalankan fungsi dia untuk membangun rumah. Belanja tetap keluar, tapi kerja tak jalan. Itu dia point dia. Tapi dah 15 tahun, nothing has been done. Tapi kita nak highlight isu 15 tahun, berapa lama lagi kita nak bagi benda yang sama berlaku? Okey, anything else? Tak ada? Okey, terima kasih. Besok, untuk makluman, besok sidang media akan dihadiri oleh bekas CEO KPI sendiri, Dato' Sarcho Sawang. Beliau akan buat sedikit pengumuman. Okey, besok macam biasa. Terima kasih.